kita kena ubah mindset kita. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang yang gaji meningkat. Tapi pekerjaan pun meningkat juga. Komitmen. Assalamualaikum, terima kasih untuk anda yang menyaksikan kami dari Lensa Cool. Ya, kami bawakan apa yang kita bincangkan di udara bersama AJ Haizana Muaz. Kini kita visualkan untuk anda. Okey, dan apa yang kita kongsikan dekat udara tu adalah topik ataupun kita panggil Cool Talk. Baru-baru ni kita ada cerita pasal gaji, kita ada cerita pasal mata wang ni, semua pasal ekonomi lah sebenarnya. So, kerana sambutan yang sangat baik, kita bawa pula dalam perbualan kita pada hari ini. Dan kita bersama dengan tetamu kita, seorang perunding keuangan iaitu Tuan Afian daripada Infak Konsultasi Sdn Bhd. Bercerita tentang keuangan itu sendiri. Macam mana tu? Jadi, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Dia nak infakkan ilmu dia pada kita dan juga yang menonton. Oh, jatuh telefon kau. Okey. Tak apalah. Okey, tak apa. Biar dulu. Tak apa. Teruja. Sebab nanti boleh tahu pasal ekonomi. Allah terbijak. Baru. Walaupun pasal ekonomi tapi selalu tukar phone jatuh, boleh tukar baru. Tak ada masalah. Tolong ambil kan tangan panjang kan. Itu maksudnya kita stable tuan. Harga phone ni tuan melebihi kosong RM3,000. Kan? Maknanya dengan kadar gaji yang diperolehi, dia ada 5. Underpaid. Ini bukan underpaid ni, ini well paid. Overpaid. Jadi tuan macam mana tuan? Hutang. Jadi kita sebut mengenai underpaid ni, ni pemantauan tuan sendirilah hampir 16 tahun dalam industri ni. Bagaimana agaknya? Adakah Malaysia ni masih lagi dibayar gaji Mostly underpaid? macam tu lah. Saya tengok memang, saya pun memang biasa jumpa public, saya buat seminar, saya buat program, saya jumpa personal. Memang mostly dari sudut yang kerja makan gaji, memang underpaid. Kan? Tangga gaji sama ya. Kalau naik pun rasa 100, 200. Contoh mudah lah kan. Kan tahun lepas ada isu engineer bersungut kata gaji sekarang Tak 10 tahun lepas, 20 tahun lepas tak lagi jauh. Kan? 10 tahun lepas kalau gaji RM2,500 banyak lah kan. Kalau sekarang fresh graduate RM2,500, dia kira bawah tahap kemiskinan lah. Adakah ini kerana tangga gaji kita sama, harga-harga barang itu naik? Betul. Kan? Itu sebab dia. Sebab gaji tak naik. Tapi kos-kos lain naik. Contoh mudah, rumah naik, harga makanan naik kan. Contoh mudah lah, saya ambil contoh makanan kari pap kan. Kari pap sekarang harga berapa? 50 sen. 50 sen. 50 sen sebiji kan. Maknanya RM1 dapat 2. 10 tahun lepas sama tak harga? Tak. Sama kan? RM3. Mungkin 40 sen, 40 sen RM3 kan. Kan. 20 tahun lepas RM5. RM5 kan. Begitu juga maknanya kalau kita tengok dalam tempoh harga kari pap pun daripada 20 sen sebiji naik pada 30 sen sebiji, naik pada 40 sen sebiji, sekarang 50 sen sebiji. Maknanya kari pap yang standard lah. Bukan kari pap yang isi oksigen tu. Kari pap yang standard yang maknanya saya sama je. Kan. Tengok pula harga rumah. Rumah sekarang katalah contoh. Rumah teres 2 tingkat dekat sekitar bandar utama ni berapa? Wow. 1 million lah. 1 million dah dapat lah. Paling sikit. 1 million kan. Rumah yang sama 10 tahun lepas ada tak berapa million? Tak ada. Tak sampai? Berapa agak-agak? 400,000. Mungkin 400,000, 500,000. Itu pun dah sekali ganda kan? Baru 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Dah kerja sini lama kan? 280. 280,000. Beli rumah tahun berapa tahun dah? 2006 saya beli. 2006. Masa tu harga berapa? Masa tu yang murah je lah, berapa? 130. 130. Sekarang berapa rumah tu? Sekarang dah 400. Nampak? 4 kali ganda. Bayangkan daripada 100,000 kepada 400,000 dalam masa 2006, sekarang dah 2020. Tak sampai 20 tahun. Bayangkan tak sampai 20 tahun dah naik harga rumah 40,000. Tengok pula 30 tahun lepas. Jadi cuba compare. Dia sebenarnya gaji kita. nampak? Gaji tak nak naik. Tak seiring. Tak seiring. Mana kata kalau 30 tahun lepas kan macam Aizat tadi rumah harga 160,000, kalau gaji RM2,500, mana kata harga rumah tu kalau kita kira lah saya buka kalkulator sekejap Boleh. kan. Mana kata kalau harga rumah 100 berapa? 130. 130,000. Okey, 130,000 bahagi dengan jumlah gaji RM2,500 tadi kan. Mana kata bersamaan dengan 52 bulan. 52 bulan bagi 12 bersamaan dengan 4 tahun. Mana kata gaji kita 4 tahun beli biji rumah rumah teres. Tak, saya apartmen. Rumah apartmen. Okey. Sekarang harga rumah tu berapa ni? Dah 400. 400,000. 400,000 sekarang. Kalau gaji RM2,500 bagi dengan 2,500, lebih pula. Sorry. 400,000. Okey, bahagi dengan 2,500, 160 bulan. 160 bulan bagi dengan 12 bersama dengan 13 tahun. 13 tahun gaji sama dengan sebiji rumah apartmen. 13 tahun. Untuk gaji yang sekarang. Gaji RM2,500 sekarang. Mana kata? Dulu 4 tahun saja. Dulu nampak tak betapa kalau orang Grab tahun 80-an 90-an dulu gaji RM2,500 dah cukup kaya lah. Betul. Kalau sekarang
gaji 2,5 tu kira orang grade sama juga, grade yang sama. Grade sama juga. Harga gaji yang sama. Okey, kalau kita nak salahkan ekonomi, kenapa harga boleh naik? Kenapa gaji tak boleh naik? Baik. Satunya memang of course dia benda ni inflasi. Disebut sebagai inflasi. Inflasi ni dalam ekonomi benda yang tak nampak. Kan? Contoh macam elektrik lah. Elektrik kita nampak tak elektrik? Tapi kita nampak lampu yang keluar cahaya kan. Sama juga macam dalam ekonomi. Kan kita inflasi ni benda yang tak nampak, benda yang abstrak. Tapi kesan yang kita rasai dengan kenaikan harga barang, kan? Kenaikan harga petrol, kenaikan bahan semua naik. Cuma gaji yang tak naik. Kenapa boleh tak seiring macam tu, Tuan Afian? Tanya saya, kalau saya Perdana Menteri mungkin saya boleh jawab lah. Maknanya memang tak boleh nak jawab. Cara umumnya sepatutnya naik. Kan? Gaji lah, gaji sepatutnya sebabnya kan contohlah peniaga. Bila harga barang naik, dia pun harga barang yang dikeluarkan akan naik juga. Mana kata jualan pun akan meningkat. So bila jualan meningkat, mana kata dia boleh bagi gaji kepada pekerja dia lebih tinggi. Baik, sebenarnya kalau saya tanya saya lah, saya memang biasa orang tanya macam tu. Tanya macam mana apa masalah harga barang naik, gaji tak naik sebagainya. Pada saya, memang kita bahas sebab tu sampai bila tak selesai. Betul tak? Kalau katalah kita tahu punca sebenar. Boleh settle kan? Dapat settle tak? Boleh settle. Boleh settle. Kalau kita tahu punca. Okey, macam mana settle kan? Tak tahu. Saya rasa tak bagi settle. gaji tinggi. Tak, contoh kita kat atas, kita makan gaji sekarang ni. Katalah gaji kita dah kerja 5-6 tahun, gaji 2,500 3,000. Okey, kita tahu puncanya tu puncanya ni. Kita dapat ubah tak polisi carikan? Dapat minta tak? Bos, saya nak naik gaji esok sebab harga barang naik. Kita boleh tukar tak? Tak boleh. Jadi apa yang saya advise ialah first kali kita ubah mindset kita. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita kena cari jalan supaya kita dapat pendapatan lebih. Itu lebih baik daripada kita duk bersungguh, duk bising. Saya duk terfikir peniaga lah pula kan. Kata harga barang dia naik, harga barang borong dia beli dah naik. Lepas tu dia terpaksa jual dengan harga pun dia naikkan juga. Betul. Tapi ada juga peniaga yang simpati dengan pengguna. Harga tak naik. Dekat situ dia dah rugi dah. Kan? Bagus betul lah. So kalau dia naikkan harga juga, adakah dia punya perniagaan akan menurun? Setakat ni memang calonnya bila kos meningkat, memang terpaksa jualan tu akan harga tu terpaksa ditingkatkan lah. Dia bila sebut tentang produk dan sebagainya, dia berkaitan dengan demand and supply. Kalau satu benda tu bukan benda asas, bukan bukan benda yang demand tinggi. Mana kata kalau kita naikkan harga mungkin akan menyebabkan jualan berkurangan lah. Tapi kalau benda tu yang memang demand tinggi, memang benda keperluan, orang terpaksa beli juga. Tapi kan sebab benda ni juga rasanya kuasa membeli pun dah semakin kurang kot kan. Yes, betul lah. Bila duit yang kita dapat kurang, memang kuasa beli dah makin orang akan berhati-hati, orang akan berjaga-jaga kan. Contohnya pasar malam pun orang dah tak ramai datang. Itu pasar malam tu. Betul. Saya setuju. Yang kita fikir harga paling murah kat pasar malam kan. Tapi ada juga orang masih jual ayam RM1. Saya merasakan ayam sekeping RM1. Tapi potongan dia kecil. Jadi sikit lah. Dia akan adjust lah benda tu. Peniaga ni akan untung. Cuma bila harga barang naik, margin dia akan kurang. Jadi peniaga tu rela tak nak dapat margin yang kurang. Jadi contoh kita kena tengok setiap saya bagi ceritakan tentang beberapa step lah kan tentang kita dalam kewangan ni kan. Paling utama lepas kita letakkan target kan. Contoh target kita tahu gaji kita rendah, kena ada matlamat lah nak naikkan gaji berapa, nak biar income kita bertambah kan, supaya nak beli target nak beli rumah ke, nak target untuk persaraan. Yang kedua, sebelum kita cakap pasal cari kerja part time, buat bisnes part time kan, buat niaga part time dan sebagainya, kita kena ubah mindset kita. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang yang gaji meningkat. Tapi pekerjaan pun meningkat juga. Lebih gaji kan. Bak kata pepatah, lagi besar periuk, lagi besar bunyi kerak dia. Walhal sekarang dah zaman moden, pakai rice cooker tak ada kerak kan. Sebab itu kena bermula dengan mindset. Contoh mudahlah, saya ambil contoh kan. Gaji RM2,500 dia rasa tak cukup. Dia pun buat part time. Katalah contohlah ni contoh saja buat MLM contohnya atau jadi ejen takaful. Saya pernah jadi ejen takaful Katalah dapat extra 500 sebulan ataupun 1,000 sebulan. Adakah masa gaji 3,000, 3,500 cukup ke tak? Selalunya cukup ke tak agak-agak? Tak cukup juga. Tak cukup juga. Okey, dia pun buat kerja lain pula. Dia buat bisnes, buat dropship ke apa. Dah naik 4,000 pula. Cukup tak gaji? Tak cukup juga. Buat kerja tu kerja ni naik 5,000. Maknanya silap tu dari kita lah. Nampak tak? Nampak tak? Yes, kita tak dapat kontrol harga barang. Kita tak dapat kontrol harga minyak. Kita tak dapat kontrol kerjaan, tak dapat kontrol tol kan dan sebagainya. Tapi kita boleh kawal diri kita. So maknanya bila kenaikan 500 tu tak perlulah tambah komitmen 500 juga. Betul. Sebab kadang-kadang contoh buat kerja ni
masa dah terabai. Mungkin dengan keluarga dah kurang. Walaupun gaji banyak, keluarga tak abai, dah akan timbul satu masalah baru pula. Sebab tu kena bermula dengan mindset. Mindset tu kena betul. Contoh mudah lah. Contoh katalah ni pokok. Katalah pokok. Kan? Pokok ada buah kan? Ada buah. Kalaulah buah tu kita tanam pokok, buah tu tak elok. Katalah sepatutnya buah tu elok. Manis, merah, sedap kan. Licin kulit dia. Tiba-tiba pokok yang kita tanam, buah tu tak elok, tak cantik. Apa yang kita buat? Buang buah tu. Kita tanam baru lah. Tak, katalah kita kekalkan pokok yang sama, nak pastikan buah tersebut lebih elok, lebih baik, lebih cantik. Nak rawat macam mana? Baja. Tak baja kan? Kita letak baja dekat mana? Dekat akar dia. Dekat akar. Kenapa tak baja kat buah? Faham? Tidak memberi kesan pada buah Tak tersebut. memberi kesan. Sama juga macam kewangan. Contoh gaji kita tak cukup. Kita fokus dekat gaji. Biar tambah. Akhir sekali hutang bertambah. Peminjaman bertambah. Tak selesai root of problem tu. Tak ada jalan penyelesaian. Jadi nak tak nak, macam pokok tadi, kita kena fokus baja letak dekat akar. Bila kita letak dekat akar, barulah boleh, daripada akar tadi dia akan serap nutrition daripada baja, akan naik ke batang, pergi ke dahan, pergi ke kanting, pergi ke pokok. Pergi ke buah akhir sekali. Begitu juga dalam keuangan. Kena mula dengan mindset. Mindset kita kena betulkan mindset, kena banyak baca, datang seminar, datang kursus. Paling murah lah, tak payah pergi seminar, tak payah pergi kursus, beli buku. Sekarang kalau saya compare 10 tahun lepas masa mula-mula internet pun percuma. Betul. Kan? Saya masa mula-mula terlibat dalam bidang keuangan ni 16 tahun lepas, nak cari buku dalam bahasa Melayu sangat susah. Internet lagi lah, masa tu Facebook belum ada lagi 16 tahun lepas. Sekarang bersepah-sepah. Dalam Facebook tu boleh search je. At least follow saya lah. Follow Facebook saya Afi Ahmad Rawi. Sebab boleh. Tapi betul juga. Saya berkongsi lalu. Dengan penambahan ilmu, sebab ramai orang cakap macam mana saya nak ubah, saya nak ubah dengan membaca. Tambah ilmu. Contoh macam Tuan AJ sendiri kan, sebagai DJ dah lama kan. Kenapa masih lagi orang kontrak, orang cari dan sebagainya. Sebab of course berbeza AJ dengan DJ lain kan, dengan orang lain. Sebab apa? Dia dah ada banyak pengalaman, ada banyak ilmu. Begitu juga dalam kewangan kita. Memang nak tak nak kita kena tambah ilmu, tambah knowledge supaya dapat ubah mindset. Bila ubah mindset, dia macam ni dia daripada mindset kita, dia akan lahirkan tindakan. Tindakan akan lahirkan result. Result tadi akan lahirkan satu kepercayaan. Benda tu cycle. Contoh mudah kan, ni dekat-dekat 2-3 bulan lagi nak dekat bulan puasa, lepas tu raya kan. Selalunya lah kan, bila gaji masa awal kan. Orang gaji masa awal kan. Katalah sepatutnya berapa bulan? Sepatutnya 23. Contoh, gaji awal belas lah masuk. Katalah masuk 12 atau kadang awal lagi 7 bulan. Padahal sebelum tu dah masuk 23 sebelum kan. Bulan lepas masuk 23, bulan ni katalah masuk 15 awal seminggu lebih. Jadi amount tu nampak besar. Nampak besar. Jadi bergabung apa berlaku? Tanya apa berlaku? Perbelanjaan Dia akan belanja lah. Belanja. Lepas tu raya, katalah batu raya, lepas raya masuk 23 bulan. Dah tahu dah gaji tak masuk, tapi cek juga kat internet banking kan. Tahu tak ada. Dengan harapan masuk. Lepas tu apa berlaku? Dia akan fikir untuk pinjam kan, untuk buat soft loan kan. Dah tambah pula hutang. Padahal benda tu, adakah raya ni baru pertama kali? Tak. Tiap tahun raya. Berulang-ulang. Tiap tahun raya. Jadi kalau tiap tahun benda tu berlaku last kali, orang tu akan makin pokai lah. Kan? Hutang makin bertambah, kan? Tanggungan makin bertambah, kewangan tak bertambah. Sebab ikut statistik, beberapa tahun lepas, nak cari rakyat Malaysia yang ada saving 1,000, daripada 5 orang seorang saja. Mana kata daripada 10 orang 2 orang saja, daripada 100 orang 20 orang saja. Mana kata 20% saja rakyat Malaysia yang ready kalau kecemasan ada RM 1,000. Terkejut saya tengok. Sebabnya katalah tiba-tiba emergency kereta rosak ataupun tiba-tiba ada panggilan emergency nak kena balik kampung. Bateri habis. Bateri habis ke apa semua, ataupun rumah bocor ke apa. Mana kata kita perlukan duit emergency. Tapi statistik mengatakan hanya 20% saja rakyat Malaysia yang ada saving 20%. Yang boleh sediakan 20%. Kan? Maknanya kata 80% lagi. Jadi cerita dia jangan nak salahkan ekonomi naik ke apa yang penting. Dia bolehlah salahkan, tapi jangan selama-lamanya. Jadi kalau selama-lamanya itu je kita tak berubah pun payah. Kan hari terlalu tol tahu itu bila lah nak masuk ni kan. So jadikan itu sebagai kita punya point untuk berubah lah kan. Betul. Nak tunggu tol Mansur 20 tahun pun diskaun macam tu. Tak tahu Allah alam. Tapi kita kena menjana diri kita. Janganlah diri kita. Kita lalu jalan dalam jauh pula. Tak payah tol. Minyak pula. Okey macam ni. Masuk topik lain ni kan. Bila kita sebut ni mengenai duit, berkaitan dengan perbelanjaan dan sebagainya, kita pun tak boleh terlepas daripada mata wang ni. Mata wang yang rendah, mata wang kita sekarang ni memang tak berapa cantik. Betul. Beberapa belas tahun yang lepas. Tapi
trend Kita nak pergi melancong. Pergi melancong ni masih lagi ramai kan? Ramai lagi. Itu adakah membuktikan mata wang kita memang ada problem ke ataupun tak sebenarnya? Itu satu isu juga kan. Kata duk tak cukup gaji kan, harga barang naik tapi boleh melancong. Pergi London. Hello. Mungkin satu faktor sebab tiket murah kot. Mungkin. Tiket flight murah. Berbanding dengan dulu tiket lagi mahal, betul? Kalau compare dengan 10 tahun lepas, betul-betul susah dapat tiket tak sampai RM100. Mungkin itu satu faktor yang menyebabkan orang nampak. Tapi sebenarnya kadang-kadang bila kita melancong, of course lah, mesti ada kelebihan kan. Kita dapat cari pengalaman, tambah pengetahuan. Tapi kadang-kadang ada kes lah dekat Facebook ada satu status dia, seronok juga baca kan. Kata kalau bagi pada kawan dia yang berhutang tu, jangan duk kongsi kat Facebook duk melancong. Ya. Hutang aku bila nak bayar. Ada yang cakap Ambon, melancong ya. Hutang kita. Itu kadang-kadang kita pelik padahal hutang tu wajib kot. Hutang wajib dibayar. Betul. Kan? Melancong tak wajib pun. Kan? Paling kurang lah katalah macam janganlah share kat Facebook. Senyap-senyap je kan. Betul. Nak enjoykan diri, nak lupakan hutang kejap balik, hutang balik. Kan? Maknanya rakyat Malaysia mampulah. Itulah masalah. Kadang saya pelik juga. Kan? Saya pelik juga kan. Kan? Kata duk bersungguh itu ni tapi masih boleh melancong lagi. Saya rasa bila Pak melancong, rakyat Malaysia bijak. Bijak dia menabung, dia beli tiket 2 tahun sebelum. Sebenarnya dia boleh buat kan? Dia boleh. Itu dalam kiranya cara dia menabung. Mana kata dia ada passion untuk melancong. Jadi bila dia ada passion untuk melancong, jadi dia buat bersungguh-sungguh. Jadi begitu juga dalam kewangan. Yang tadi dia nampak dah result dia, dapat melancong, dapat sonok happy kan. Jadi begitu juga dalam kewangan. Mata wang jatuh ke, gaji underpaid ke, kita kena ada target kita, yang kita kena ada passion kita. Supaya kita tahu, ambil contoh mudah lah. Paling common, kita kena bersedia untuk bersara. Bersara umur 55 tahun, 60 tahun akan datang. Pada umur 60 tahun. Contoh sekarang umur berapa Mas? 36 tahun. Mana lebih kurang 20 tahun lebih lah kan, untuk saya sampai lagi 25 tahun. Lagi 25 tahun. Saya baru 25. Untuk sampai bersara pada umur 60. Kita tahu pada umur bersara, lepas bersara kita ada gaji ke tak? Tak ada. Tak ada gaji lagi kan? Lepas tu kita hidup berapa lama? Tak tahu. Katalah kita ambil jangka hayat rakyat Malaysia umur 75 tahun. Mereka kata daripada umur 60 sampai umur 75 tahun lebih kurang 15 tahun. So 15 tahun, kalau sekarang kos hidup berapa sebulan? Katakanlah 5,000. Kan, busuk-busuk 5,000. Adakah 20 tahun datang masa kita bersara tetap 5,000? Tidak lah. Tak. Katalah sekali ganda meningkat 10,000. Mana kata sebulan 10,000 Kena ada 10,000 sebulan. Tu sebulan. 15 tahun berapa? Cuba kira. Cuba kira. Kalau sebulan 10,000. Sebulan 10,000, 120,000 kali 5. Wah. Berapa tu? Banyak tu nak kira. Bukan kali 5, kali 15. Kali 15. 75 tahun. Cuba kali. Wow. Maknanya dalam duration pencen tu kena ada. Yes. Rasa lebih 1 juta tunggu pendek umur. Tunggu 10 tahun ni belum kita fikir orang yang kita nak tinggalkan nanti. Mana kata kita kena ready, sebab itu yang ramai orang tak sedar. Nak saya tanya, sebelum saya cerita tadi, pernah terfikir tak jumlah yang dia perlukan pada umur 60 tahun? Tak cerita tak terfikir. Tahu tak sebab apa berlaku? Ini saya punya pandangan lah kan. Sebab saya dah terlibat dalam 16 tahun, dah jumpa ramai orang. Sebab dalam sistem pendidikan kita, tidak diajar tentang perancangan kewangan. Betul. Kat sekolah dulu ada belajar tak tentang cara nak beli kereta, nak beli rumah, cara mengurangkan kewangan? Tak ada kan? Matematik saja. Matematik je. Ataupun kira-kira. paling ni pun mungkin basic account. Basic account untuk buat account. Persamaan linear. Mana ada guna masa nak beli kereta? Persamaan linear Q, X. Sekarang ni budak-budak ada belajar money tree lah. Macam mana cara nak. Sekarang dah ada. Dah ada sikit. Bagi saya itu dah satu perubahan yang bagus lah. Cumanya kena lebih detail lagi lah. Ya, betul. Contoh sebabnya, yang tadi tu subjek budak sekolah rendah. Sekolah rendah. Dia bagi saya mungkin dekat masa universiti tu. Yang paling kritikal dekat universiti. Sebab diorang ni akan grad, mengata dia turun amal terus. Contoh ilmu tentang macam mana nak beli kereta, macam mana nak beli rumah. Akan ada power. Betul. Sebab lepas-lepas grad, kan, pertama sekali grad terus menanggung hutang. Betul tak? Hutang apa? Hutang pembiayaan, pendidikan lah. Tak masuk lagi kan? Kan? Hutang pendidikan. Hutang kena bayar. Hutang kena bayar kan? Hutang tu banyak ada cerita pasal hutang. Ada hutang. Saya baru selesaikan 2 tahun lepas. Alhamdulillah. PT-PT kan tak ada lah. Hutang lain lah kan? Okey, baik. Jadi, maknanya kata habis grad dah berhutang dah. Kan? Lepas tu diajar pula beli kereta, hutang lagi. Kan? Maknanya kita diajar berhutang, bukan diajar untuk membayar hutang. Menyelesaikan hutang lah. Jadi menyebabkan kadang-kadang baru ni keluar report daripada World Bank, majoriti yang bankrupt
golongan muda. Terkejut saya. Hujung tahun lepas 2019 punya report World Bank keluarkan kat Malaysia ni majoriti yang bankrupt yang orang muda. Bawah 30. Bayangkan. Hutang kereta, hutang personal loan, hutang rumah. Kalau kita nak bercerita tentang kewangan ni memang tak habis. Kalau boleh ada kertas, ada pen, tulis sebenarnya. Setiap individu ada dia punya komitmen atas diri. Betul. Ada masalah masing-masing. Masalah boleh selesai di kedai kopi tapi selesaikan bersama dengan kami. InsyaAllah. Terima kasih Cik Afian. Dah Sekali lagi Cik Afian, mungkin Facebook Cik Afian kalau ada orang nak tanya. Boleh follow sama Saya nak follow. Saya nak follow ni. Afian Ahmad Rawi ada dua, satu personal account, satu lagi page. Boleh follow dua-dua lah. Kalau personal boleh message saya nanti saya add. Irfan Mat Rawi. Afian AFYN sebab saya Irfan follow orang lain. jangan silap orang. Jangan silap orang. Afian. AFYAN. Jangan silap ejaan. Follow saya dah ada dalam 100,000 lebih lah. Wow. So kita boleh Saya AJ lagi ramai kot. Saya dah kena hack. Yang ramai tu dah kena hack. Oh juga. Lagi ramai. Cik Afian ni lagi ramai. Boleh follow juga AG saya samalah. Dan juga kalau nak baca saya punya blog afian.com. Okey. Dalam tu ada macam-macam tulisan. Okey, so nak belajar pasal kewangan ke. InsyaAllah buku saya akan terbit pesta buku nanti. Alright, thank you yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Lensa Cool yang lain pula. Okey. Jaga diri baik. Jangan belanja lebih. Dah habis dah. Kong hebat.